Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kasih pada Al-Fadhil Tuan Imam kita selaku pengurusi majlis kita pada malam ni, pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa, seterusnya tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ini sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehadiran kita pada malam ini insya-Allah akan dikira dan dihitung sebagai ganjaran soleh kita nanti yang kita akan lihat nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang rata-rata kita sambut kelahiran dia adalah satu manusia yang agung yang Allah Subhanahu Wa Taala hantar mai pada kita. Kata para alim ulama, Muhammadun basharun la kal bashar walakinnahu yaqutu bainal hajar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah dia sekadar manusia biasa di kalangan kamu, bahkan dia adalah butiran permata yang bernilai yang berada di tengah-tengah ribuan batu-batu yang biasa. Kalau kita tengok dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, aku ini manusia macam kamu juga. Apa makna manusia macam kamu? Manusia macam kamu maknanya a'radul basyariyah. Apa yang kebiasaannya berlaku pada manusia berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada mata dua, ada hidung, ada telinga, ada perasaan, sedih, ada masa Nabi gembira, ada masa Nabi letih, ada masa Nabi lapar, ada masa Nabi SAW berkeluarga, ada puasa, macam manusia yang biasa. Tetapi kebiasaan yang kita lihat di luaran itu bukan satu benda yang biasa. Nabi ada mata, sama macam kita, tapi kemampuan mata tu tak sama macam kemampuan kita. Nabi ada suara, suara macam kita juga, tetapi suara tu macam orang lain ada, tapi bukan macam orang yang biasa. Nabi ada tenaga macam kita, boleh bergerak, boleh berjalan, tetapi bandingan tenaga Nabi SAW tu bukan bandingan dengan kita. Semua tu Allah buat lain. Kerana baginda SAW ini adalah satu insan istimewa yang Allah Ta'ala hantar mai, yang menjadi sumber, kita katakan apa, cahaya yang utama kepada dunia ni. Bukan kita kata Nabi SAW ni dibandingkan dengan Nabi sahaja, bahkan dibandingkan dengan semua para anbiya alaihissalam yang lain, menang lagi hebatnya baginda SAW. Kalau kita katakan Nabi Adam alaihissalam itu adalah, nama dia adalah Abul Bashar, bapa bagi semua manusia, tok kita lah, Nabi Allah Adam alaihissalam. Tetapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dikategorikan sebagai siapa dia? Sebagai Sayyidul Bashar, ketua bagi semua manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku ini ketua bagi semua umat manusia nanti di akhirat, dan bukan aku bagi tahu apa nak bangga apa sangat dengan benda tu. Ketuanya baginda Nabi Allah Adam alaihissalam.
Kalau kita kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu sebagai Khalilullah, sebagai orang atau rakan yang baik dengan Allah Ta'ala, tetapi gelaran yang diberi kepada Nabi SAW itu jauh lebih hebat lagi daripada Nabi Allah. Nabi yang diberikan Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ruang Nabi SAW hebat. Cuma orang tanya, Ustaz, saya baca dalam Quran Nabi Yahya alaihissalam, Allah bagi tahu kat dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya. Wahai Yahya, peganglah kitab ini dengan sungguh-sungguh, kerana kami memberikan kepada kamu, wahai Yahya, kitab atau nubuwah sedangkan kamu masih kecil lagi. Nabi Allah Isa alaihissalam, ketika mana Maryam alaihissalam bawa dia balik dan dia tunjuk kepada orang, masa tu dia kecil lagi, baby. Maryam alaihissalam tunjuk apa yang Nabi Allah Isa alaihissalam sebut ketika mana Nabi Allah Isa dalam buai. Depa kata, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Budak dalam buai mana boleh cakap lagi? Kami tanya hang lah Maryam, sebab apa hang tunjuk ke anak hang? Nabi Allah Isa alaihissalam, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku adalah Rasul Allah yang diberikan pada aku kitab dan Allah jadikan aku Nabi. Maknanya kecil-kecil lagi dah jadi Nabi. Kita tengok baginda sallallahu alaihi wasallam jadi Nabi, umur dia berapa? 40 tahun baru dia jadi Nabi. Kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hebat dan ketua, menang lagi pada dua Nabi ni. Kata ulama tak. Nabi SAW dilantik menjadi Nabi ketika umur dia 40 tahun tu, isytihar jadi Nabi. Ketika ditanya pada Nabi SAW, mata kunta nabiyan, kamu jadi Nabi ni bila? Kata Nabi SAW, wal adamu bainar ruhi wal jasad. Sedang Nabi Allah Adam AS under construction di antara ruh dan jasad, baru nak mula cipta dan bina, tetapi aku dah mula dilantik menjadi Nabi dah. Tapi sebab apa 40 tahun baru isytihar? Kata ulama, seolah-olah Nabi SAW, Allah nak abad dekat kita, lihat Nabi yang aku lantik pada hampa selama 40 tahun. Hampa sendiri boleh cek track record dia daripada dia beranak sampai umur dia 40 tahun. Hampa beritahu kat aku di mana salah dia, di mana dia suka tipu orang, mana dia suka buat naya kat orang. Sepanjang 40 tahun bukan aku yang bagi Al-Amin dekat dia, hampa Arab Jahiliyah, hampa yang bagi kat dia Al-Amin. Kalau Nabi yang sebaik ini aku lantik untuk menjadi Nabi pun nampak tak mau ikut, siapa lagi yang pernah ikut? Itulah kehebatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang kata tak Ustaz, Nabi Musa alaihissalam hebat sebab Nabi Musa guna tongkat dia untuk belah lautan. Maka ulama jawab, Nabi SAW yang lebih hebat daripada Nabi Musa. Apa dia Nabi buat? Gunakan jari Nabi sahaja untuk belah bulan. Bulan duk ada di bumi yang atas dan lautan duk ada di bumi yang bawah. Nabi SAW belah bulan dengan telunjuk jari sahaja. Nabi Allah Musa AS gunakan tongkat dia, dan dia kata fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Terbelah, setiap belahan tu macam gunung yang tinggi besar sangat. Nabi Musa AS ada satu mukjizat lagi daripada dia. Dia boleh keluarkan ayat, dan mukjizat tu tongkat dia tu lah. Ketika Bani Israel nak minum ayat, maka Nabi Allah Musa AS buat apa? Ambil tongkat tu,
katok batu. Berapa keluar? Bajasat min hutnata asyrata aina. Terpancar 12 mata air. Pakat minum seorang sikit. Orang kata, ustaz yang hebat Nabi Musa sebab tongkat dia katok boleh keluar apa? Boleh keluar ayat. Nabi SAW bukan satu, banyak riwayat menyebutkan bahawa ketika Hudaibiyah, kata sahabat, kami adalah dalam bekas tu ayat tak banyak, ada sikit je. Kami pergi jumpa Nabi SAW, wahai Rasulullah, kami ni macam mana ni? Ayat pun tinggal sikit aja. Lepas tu kami nak ambil wudu, kami nak minum ayat, ramai ni kami duk ada ni. Maka kata Nabi SAW, bawa mai ayat tu. Sayyidina Ja'far bawa mai. Nabi SAW buat apa? Belen ayat bekas tu, Nabi buh tangan dia dalam tu. Kata Sayyidina Anas bin Malik, fara'aitul ma'a yanba'u min baini asabihi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat bagaimana curahan air yang melimpah keluar daripada tangan baginda sallallahu alaihi wasallam, ka'amthalil uyun, seperti mata air yang keluar mencurah-curah. Dan semua ulama bersepakat, ittifaq, semua ulama menyebut, ulama sirah dan ulama fiqh menyebut bahawa ayat yang paling suci di muka bumi, nombor satu daripada ayat Zam-Zam ke mai halah ayat apa pun, nombor satu ayat yang keluar daripada jemari baginda sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Allah buat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sangat indah, sangat cantik, sangat lawa. Muka Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah muka yang sangat luar biasa. Sayyidina Tufail bin Amru Ad-Dawsi radhiyallahu anhu, dia ni tak masuk Islam lagi, tapi dia selalu dengar cerita tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dia mai jumpa pemuka-pemuka Quraisy. Dia orang Daus, dia orang luar, bangsa lain dia mai. Orang tanya, hang ni bukan pemimpin puak Daus ke? Dia tahu, aku betul pemimpin puak Daus. Sebab apa hang mai sini? Dia tak mau bagi tahu lagi, sebab dia tahu orang semua duk bara kat Nabi Muhammad, dia tak mau bagi tahu. Tetapi setiap hari bila dia duduk tu, setiap kali nak makan, dia akan sembang dengan orang yang sebelah dia, pemuka Quraisy juga. Hang dengar dah pasal Muhammad? Aku dengar dia apa ke? Dia kata, hang tak tanyalah pasal Muhammad mah, kami tak suka kat dia, hang tanya kat dia pula. Sagi tengah hari dia tanya kat dia ni. Sagi malam, selang beberapa hari, geng-geng kafir Quraisy ni depa kumpul sama depa. Depa tanya kat dia, ada tak Tufail tanya dekat hang? Tanya apa? Dia ada tak tanya dekat hang kata pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia kata ada. Hang ada? Semua orang dia tanya dah. Rupanya dia ada motif, dia main kat kita ni, dia nak jumpa Nabi kot. Panggil dia, Tufail, hang cakap kamu betul-betul, hang cakap kami betul. Dia tak belasah dia, sebab mereka ada link bisnes dengan dia, mereka ada kepentingan peribadi. Kalau mereka belasah dia, maknanya link bisnes yang mereka duk import export dengan puak-puak Daus ni akan jahannam. Mereka cakap dengan dia, tapi dalam masa yang sama mereka tak suka perwatakan Sayyidina Tufail yang masa tu belum masuk Islam. Dia duk pergi tanya-tanya, mereka tak suka. Maka Sayyidina Tufail beritahu, betul, sebenarnya aku banyak kali dah dengar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak aku jumpa Muhammad? Tufail ni orang jiwa dia jiwa halus, orang seni, orang syair, orang pujangga. Dia jenis orang macam tu. Dia jenis orang yang hati sanubari dia jenis orang seni lah kita kata. Dia kata boleh, syarat hang nak jumpa Muhammad apa dia? Hang kena ada kapas yang kami akan sumbat di telinga hang bila hang cakap dengar dia. Kami tak mau hang dengar cakap dia, sebab setiap kali hang dengar cakap dia, hang akan terpengaruh dengan sihir dan pukau dia. Dia tu dukun, dia pawang, dia syair, macam-macam dia pun lempar. Sayyidina Tufail bin Amru Ad-Dawsi radhiyallahu anhu, dia kata okey, tak apa, no hal tu syarat apa aku boleh ikut. Dia pemain satu hari, dia Sayyidina Tufail, ada lagi beberapa pemuka Quraisy, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap duduk ke arah muka ke arah Kaabah. Depa kata, tu yang duduk muka menghadap ke sana, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami duk bara kat dia, yang ketak sangat nak jumpa dia, dia tulah tu. Maka katanya siapa dia? Tufail, okey aku nak pi. Gaya dia nak pi, depa kata, Tufail, hang lupa ke hang punya janji? Dia kata, janji apa? Ni, kapas ni hang lupa nak pakai. Dia kata, pakai kan? Pakai banyak.
Dia pergi duduk dengan izin Allah Ta'ala, walaupun pakai kapas yang banyak, dengan jelas boleh dengar Nabi SAW baca Quran. 3 kul ya. Kul Allah, Al-Falaq dengan An-Nas Nabi baca. Dia duduk di situ, dia terpaku dan terkaku. Dia duduk, dia dengar, dia kata, aku yang syair ni, aku yang geng gurindam ni, aku yang geng pantun ni, yang ni aku tak pernah dengar ni, baru punya ni, dia lain daripada lain ni, dia bukan manusianya ni. Dia duduk diam. Geng-geng belakang dia kata, bungkus ada ni memang teruk lah, dia dah kena sihir Muhammad, dah kena dah, rosak lah dia duduk maki dia macam. Nabi SAW apabila selesai Nabi baca Quran 3 kul, Nabi bangun, dan Sayyidina Tufail bin Amru Ad-Dawsi radhiyallahu anhu bila tengok je mata bertentang mata dengan muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa perkataan dia pertama, dia kata, wallahi hadza laisa biwajhil kazab. Demi Allah, ini bukan muka orang nak tipu orang. Muka ni muka orang baik. Muka ni muka memang nak tolong orang. Muka tu dah baik dah. Sayyidina Tufail bin Amru melihat muka Nabi SAW sahaja, cayak dia, akidah dia dulu daripada syirik sembah berhala, terus dia kata, wahai Muhammad SAW, Islamkan aku. Tengok muka Nabi je, dia jadi lain. Tuan-tuan tahu tak, satu manusia yang dia berjaya melihat Nabi SAW, perwatakan dia, title dan name tag dia boleh berubah. Orang yang pernah hidup, pernah melihat dan pernah beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 syarat ni utama nak jadi sahabat Nabi. Tetapi afdalut tabi'in yang paling afdal dan baik sekali, dia tak dapat melihat muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kekal level dia sebagai tabi'in. Orang-orang yang pernah lihat muka Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja, orang tu boleh jadi masuk Islam. Apa yang hebatnya muka Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, terlalu hebat. Kata Sayyidina Anas bin Malik, idza takallama ka'anna nur yakhruju min thanayahu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap, hampa cuba tengok betul-betul muka Nabi, dan hampa akan lihat bagaimana cahaya keluar daripada celahan gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gigi ni keluar cahaya. Maksudnya muka Nabi ni muka yang bercahaya. Sebab tu Nabi tak ada bayang-bayang. Nabi ni dia tak ada bayang-bayang. Syekh Salah Ja'fari menyebut 2 sebab utama Nabi tak ada bayang-bayang. Sebab apa Nabi tak ada bayang-bayang? Yang pertama, supaya sahabat-sahabat senang nak kawan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katalah Nabi ni ada bayang-bayang, bila Nabi corner sini, bayang-bayang ke sini, sahabat nak dekat tak boleh. Sebab sahabat sayang ke Nabi SAW. Mereka takkan nak pijak, bukan kata pijak jasad, nak pijak bayang-bayang pun tak mau. Ini akan merenggangkan sikit ukhuwah yang dibina. Dan yang kedua, kata Syekh Salah Ja'fari, supaya geng-geng kapiak tak akan dapat peluang. Mereka kata, kalau kami tak boleh pijak jasad Nabi SAW, mai kami nak pijak bayang-bayang Nabi, biar padan muka dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala pelihara Nabi SAW, tak ada bayang-bayang supaya tak dipermainkan oleh geng-geng kapiak Quraisy. Tentu tahu tak sebab apa Nabi bercahaya? Mai saya nak abang ni, Allah sebut dalam Quran surah Ahzab, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Kami hantarkan kamu wahai Muhammad sebagai pemberi berita gembira dan berita menakutkan, dan sebagai pemberi peringatan, wa da'iyan ila Allah, dan penyeru kepada agama Allah, wasirajan munira, dan kamu ini adalah pelita yang terang. Allah sendiri panggil Nabi SAW pelita. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kamu nur. Siapa dia nur tu? Nabi SAW. Allah panggil dia nur.
Tuan-tuan, doa yang diajar oleh Nabi setiap kali Nabi nak pergi semayang, apa Nabi baca? Allahumma ja'al fi amami nura, wa fi khalfi nura, wa fi yamini nura, wa fi yasani nura, wa fi fawqi nura, wa fi tahti nura. Allahumma atini nuran ala nur. Ya Allah, berilah cahaya di hadapan aku, cahaya di belakangku. Ni doa mai masjid ni. Doa nak mai masjid, ya Allah bagi kat aku cahaya depan, cahaya belakang, cahaya kiri, cahaya kanan, cahaya atas, cahaya bawah. Liputilah aku dengan cahaya, jadikanlah aku cahaya atas cahaya. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap hari. Allah beri cahaya luar biasa. Dan lagi sebab apa tuan-tuan tahu tak? Quran tu seketui turun dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tak nampak masa saya tahu. Tuan-tuan ada tak kawan-kawan kita yang hafal Quran? Budak anak-anak kita kan, anak-anak kawan-kawan kita kan, darjah 3, darjah 4, darjah 5, berhenti sekolah kebangsaan semua ni, masuk tahfiz. Kita tahulah jiran kita tu masuk tahfiz. Satu hari dia pergi rumah dia, kita kata, nah weh, manalah anak orang yang hafal Quran, nak Aiman tu, panggil lah Aiman. Aiman duduk di rumah, darjah 4, cuti, PKP, bukan boleh pergi sekolah tahfiz lagi pun. Aiman keluar. Aiman tu baru je habis Iqra, baru masuk juzuk amma yatasaalun anin naba'il azim, baru baca 3, 4, 5, 6 ayat doa apa. Kita tengok muka Aiman, tuan-tuan seronok tak muka Aiman? Allah, muka budak-budak kan ada dosa tu kan. Tengok muka dia hafal Quran pula, Allah. Kira tengok di poket ada apa nak bagi kat dia. Terkeluar iPhone 12 tak balik, tak edit. Cari tengok apa dia murah sikit kan. Sebab apa? Sebab seronok tengok muka dia. Ada orang pergi rumah orang, tengok mana anak hang Aiman ni. Aiman keluar main di kawan mama. Kawan mama nak tengok Aiman keluar. Terus makcik tu kata, ni anak hang yang hafal Quran tu. Ni ke anak yang pergi tahfiz tu. Kalau muntah tengok anak hang. Ada makcik buat gitu? Ada. Makcik tu isap gam. Atau makcik tu syabu dengan heroin. Memang pening kan, tak ada orang buat panggil gitu. Kita tengok budak hafal Quran seronok lah tuan-tuan. Budak bagus-bagus gitu, budak tak ada dosa. Hak besar hafal Quran, muka berjernih, tambah budak-budak kecil tak ada dosa ni. Tuan-tuan, Aiman tu adalah juta trilion manusia yang hafal Quran. Nur Quran tu dah beda. Tuan-tuan boleh bayang lah, satu manusia Quran bahasa kita harga tak buka lagi, turun ke atas satu manusia yang luar biasa. Tuan-tuan boleh bayang cahaya nur dia tu macam mana. Allahu Akbar. Sebab tu Sayyidina Hasan bin Sabit kata apa? Wa ahsana minka lam tara qattu aini. Lebih cantik daripada engkau tak pernah lalu di hadapan mata. Aku tak pernah tengok. Sayyidina Hasan bin Sabit bukan duduk dekat Afrika, bukan duduk dekat Malaysia. Dia duduk di negara Arab, negara yang biasa mata dia dilenturkan dengan orang yang handsome. Tapi dia kata, se-handsome kamu aku tak pernah tengok lagi. Wa ajmalu minka lam talidin nisa. Tidak ada satu manusia yang pernah melahirkan satu orang baby manusia yang lebih indah daripada kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Kamu dicipta tidak ada sebarang kecacat, celah tak ada. Nak kata hidung herok sikit ke, mata sepek sikit ke, kening lari sikit ke, alignment telinga besar sikit, cuping telinga lari sikit, tangan tak ada. Kira paling perfect. Sayyidina Hasan bin Sabit ungkapkan dalam syair. Akhirnya dia kata apa? Ka'annama qad khuliqta kama tasha. Macam Nabi request dekat Allah. Seolah-olah sebelum Allah cipta Nabi, Allah bagi katalog mata. Okey, mata nak macam mana? Tengok Ustaz. Okey, mata nak muka surat 14. Telinga ada buku lain pula. Telinga nak macam ni, macam Nabi request. Macam ada satu skrin besar, aku nak mata macam ni, aku nak telinga macam ni. Mubarra'an min kulli aibin. Tak ada satu pun kami tengok tak pernah cantik. Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu kata, aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tengok bulan purnama, aku tengok Nabi, aku tengok bulan, aku tengok Nabi pakai jubah kalah merah. Falahu ahsana fi aini min al-qamar lailatal badri. Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih handsome dan cantik dan lawa lebih daripada bulan yang sedang purnama, cantik, kemah, elok. Kita tengok lawa, pada pandangan aku lawa lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Qurtubi
rahimahullahu taala kata, lam yazhar lana tamam husni. Allah tak pernah zahirkan handsome sebenar Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak pernah. Kerana apa? Li'annahu law zahara lana tamam husni, kalau dizahirkan handsome sebenar Nabi sallallahu alaihi wasallam, lama taqat a'yununa, mata kita tak mampu menampung handsome tu. Sebab tu katalah contoh tuan-tuan, mata kita ni boleh tengok 10,000 piksel. Contoh, saya tak tahu lah berapa piksel. Handset kita sekarang canggih pun 60, 70, 60 tu pun dah hebat sangat dah. Ni katalah 10,000 piksel. Sebab apa mata hebat? Sebab mata kita tak payah laras dia. Tuan-tuan beli kamera baru buka, tuan-tuan nak zoom, kamera mahal macam mana pun dia kena laras begitu. Mahal tuan-tuan, kamera bukan lawak-lawak ya. Tahu tepi padang daripada oboh kamera putih tu yang daripada tangkap gambar sukan tu, lens depan tu, di kamera tak mahal mana. Mahal jugalah 5-6 ribu tu. Dia lens depan tu boleh pergi 100,000. Sebab dia boleh tangkap gambar. Tuan-tuan tengok orang main bola kan, ke sukan ke, mereka replay balik gambar sukan tu dia kita tengok macam mana kamera dia tu punya jelas dan terang. Hebat kamera tu pun dia mesti dia ada zoom keluar, zoom in, zoom out, kena laras baru betul. Tuan-tuan bangun pagi pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, gelap ke, cerah ke, ini auto Allah buat. Dia gelap, dia boleh sistem gelap dia on cepat kita. Kalau dia cerah, sistem cerah dia on dekat kita. Kalau benda tu kita nak tengok jauh, dia boleh zoom kejauh kat kita. Kalau benda tu dekat, dia boleh zoom dengan cepat. Dia tak payah laras. Mata ni hebat. Tetapi Nabi SAW lebih hebat lagi. Kalau betul lah Nabi punya cantik sebenar ditunjukkan, maka mata, kata Imam Qurtubi, tak boleh tengok sebab cantik sangat, macam matahari. Dia hebat, tapi bila tuan-tuan tengok matahari, dia tak boleh tengok matahari tu. Maka apa dibuat? Bukan direndahkan cantik, seolah-olah mata ini diletakkan filter supaya boleh nampak kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada filter tu, yang tu tak boleh nampak sebab cantik sangat baginda sallallahu alaihi wasallam. Cantik lagi daripada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Ketika mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha baca di dalam Al-Quran, apa dia baca? Kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam ni dia sangat lawa dan sangat handsome. Sehingga kita tahu kisah Zulaikha hampir-hampir jatuh hati dengan dia, dengan ada niat tak buat tak baik dengan dia. Isu tu dah tersebar dah dalam semua kampung-kampung, geng-geng datin lah. Zulaikha ni datin lah, suami dia Datuk. Geng-geng datin ni semua dah glamour dah. Mereka kata apalah Zulaikha ni tak ada taste langsung. Lah ada ke pergi cari cleaner dekat rumah tu nak berkenan pun. Carilah siapa-siapa artis ke, carilah pelakon gambar ke, barulah mantap sikit sembang geng-geng datin. Tapi dalam banyak-banyak datin tu ada hak print screen WhatsApp group dia pergi hantar kat dia. Dia kata hang tengok orang duk kata kat hang. Dia kata oh hangpa duk kata kat aku. Maka datin Zulaikha ni dia buat apa? Dia buat kenuri boh meja, dia panggil main ni apa, geng-geng datin ni main kenuri. Dia grup WhatsApp lah, dia boleh main lah kenuri, jemput lah apa semua saja. Dia ada plan buah kat depan, ada yang kata buah apple, ada yang kata buah macam-macam lah, ada pisau satu. Datin-datin ni semua duduk di situ lah. Sambil Zulaikha tak main lah, tu rumah sibuk di dapur ni. Mereka duduk sembang sama mereka lah. Hang tengok perempuan tanpa dosa kemarin, ada gambar tu, apa tengok lah ni Selimat tengok tak? Kan saja berlakon depan aku buat baik gitu. Tak tahu lah Ustaz, kami gambar-gambar, kami tak tahu, kami tahu tasbih sejadah Quran. Kau orang kampung lain lah, orang kampung ni insya-Allah kan bagus gitu. Depa aja tengok drama. Sini bagus, sini hak jenis set tahajud ni insya-Allah kan. Depa duk sembang sama depa. Zulaikha ni Nabi Yusuf alaihi salam. Ni Zulaikha kata, Yusuf, mai Sat ada benda nak buat, nak suruh buat kerja. Nabi Yusuf jalan sini, mereka duduk sembang. Ketika mereka melihat Nabi Allah Yusuf AS, mereka kata apa? Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun
وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Ketika mana mereka melihat Yusuf alaihissalam, depa dalam akbarnahu. Akbarnahu ni macam teruja, macam bahasa kita macam ni. Wow, ganteng banget sih, bahasa kita lah. Tapi saya tak tahulah bahasa apa. Ganteng tu tak boleh, tak nak sama tu. Handsome-nya, sehingga handsome tu bukan saja di muka dia, dia meresap masuk ke seluruh badan. Pisau yang dia potong tu tak sedap dah, potong tangan, berluka-luka tangan dah. Zulaikha kata, baru tengok 3 saat hangpa buat teruk. Aku duduk dengan dia daripada kecil, baru 4 tahun hangpa duk kutuk aku. Oh, pakak minta maaf lah Kak Zu, dia panggil dia Kak Zu. Minta maaf lah Kak Zu, kami tak kata dah salam cium pipi, tapi SOP tak boleh salam dah. Salam macam tu je. Nak abang kata handsome-nya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Tuan-tuan, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika baca cerita Nabi Yusuf dalam Quran, dia kata geng-geng Zulaikha ni buat teruk baru tengok Nabi Yusuf ni duk buat macam mana potong jari, duk buat macam gila-gila ingat, kalau bahasa Pulau Pinang lah. Kalaulah hampa law anna ashab Zulaikha ra'ayna jabinahu la atharna taqti'al qulubi 'ala al-aidi. Kalaulah geng-geng Zulaikha boleh melihat kehandsoman sebenar abang aku, abang dia lah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abang mat aku yang dicintai, bukan seluruh badan, muka, sikit daripada bahagian dahi saja cukup aku bagi tahu kat hangpa. Bukan jari yang hangpa akan potong, sorry to say lah. Hangpa ambil pisau, hangpa akan apa? Cucuk hati hangpa. Kerana terlalu lawa dan handsome-nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka cahaya tu tak payah habaq lah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha duk cari jarum, gelap. Masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatabayyantul ibrata bi syu'a'i nuri wajhihi sallallahu alaihi wasallam. Masuk je aku boleh lihat di mana jarum tadi yang jatuh, kerana lantaran pancaran cahaya yang keluar daripada muka kekasih aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarum yang di tempat gelap boleh nampak. Sebab apa? Muka Nabi cahaya. Kita kalau isteri kita duk jarum ke apa, cuba kita pergi duduk tepi dia. Dia kata apa? Abang tepi lah sikit, tak nampak lah, gelap lah. Kita menggelapkan keadaan, menggelap masa depan kita. Nabi SAW tak macam tu. Sebab tu hebatnya Nabi ni, Allah Subhanahu wa ta'ala akui kehebatan Nabi SAW. Tuan-tuan, dalam Quran Allah punya sayang kat Nabi, Allah tak panggil Nabi dengan nama Muhammad, tak ada. Nabi lain Allah panggil dengan nama dia, dengan nida ismiyah, dengan nada, dengan apa, panggilan nama. Contohnya Nabi Adam alaihissalam, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wahai Adam, tinggallah kamu dan isteri kamu di dalam syurga ini dan makanlah benda yang seronok daripadanya. Siapa dia? Nabi Adam alaihissalam. Nabi lain ada, contoh Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya wa ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Wahai Ibrahim, benarlah janji yang kamu mimpi itu betul lah. Kamu mimpi itu betul lah tu. Nabi Yahya ada. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, peganglah kitab yang kami berikan pada kamu tu dengan kekuatan. Nabi Isa ada. Ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahin min dunillah. Wahai Isa, kamu kah suruh orang jadikan kamu dan mak kamu dua orang Tuhan selain daripada aku? Kamu suruh kau macam tu? Allah tanya dalam surah Al-An'am. Lagi Nabi apa? Nabi Musa alaihissalam. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Nabi Nuh, ya Nuh biqu bisalamin minna wa barakatin alaik. Wahai Nuh, berlabuhlah kamu dengan sejahtera, dengan nama aku dengan sejahtera. Semua Nabi ada lah. Nabi Yahya, Nabi Daud ada. Ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Daud, kami jadikan kamu khalifah. Tuan-tuan, Nabi SAW Allah tak pernah panggil dengan nama Nabi seketui macam tu, tak ada.
Allah panggil dengan gelaran demi gelaran, gelaran demi gelaran lantaran sayangnya Allah Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah panggil Nabi dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah, ya ayyuhar rasulu, ya ayyuhan nabi. Allah panggil Nabi, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, Taha, Yasin. Gelaran demi gelaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Allah sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apabila sebab tu, apabila datang satu badui ketuk pintu muka Nabi, pintu muka Nabi ni, dia kata apa? Muhammad, Muhammad, Muhammad. Dia khayal. Allah turun Al-Quran, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Jangan panggil Nabi hampa macam hampa panggil member hampa. Hang siapa duk menkhayal depan rumah Nabi aku dengan nama Muhammad, Muhammad macam tu? Hang siapa? Aku pun tak pernah panggil, hang main panggil macam tu pula. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan angkat suara kamu lebih daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar lepas turun pada ayat tu, punyalah slow dia cakap dengan Nabi. Dia dah jenis slow dah, jenis orang lemah lembut sopan santun macam tu. Dia cakap dengan Nabi lepas turun ayat tu, sampai Nabi kena apa saya dengar apa, kena ulang sekali lagi. Takut depa ni termasuk dalam ayat jangan angkat suara kamu lebih daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian Allah Subhanahu wa taala puji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lantaran hebatnya dia susuk tubuh. Semua benda Allah bagi kat Nabi ni hebat. Ni ayat liuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah minum dalam satu bekas, kemudian belan Nabi tuang ludah dalam apa? Telaga di Madinah. Lam yakun fil Madinah bi'run a'zaba minhu. Tidak ada di dalam Madinah ini telaga yang lebih sedap air dia daripada yang belen, telaga yang ada belen ayat liuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Punya hebatnya ayat liuk tu pun hebat. Tapi ayat liuk Nabi jelah. Walaupun kita dengar ceramah Maulid Nabi banyak, ayat liuk kita takkan hebat ke tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat liuk Nabi apa? Makanan tak cukup. Dalam peperangan makanan tak cukup. Sahabat tu dia mai, wahai Rasulullah SAW, mailah 3-4 orang AJK Masjid Nabawi mai makan kat rumah saya. Masa tu duk korek khandak, orang semua duk letih, duk korek parit. Nabi SAW angkat kepala, Nabi kata, jom semua ada ni pergi rumah dia. Allah, masak untuk berapa orang je, mai ramai. Sampai di rumah, Nabi SAW kata, tak apa, jangan takut, tunjuk aku di mana periuk hang masak tu. Nabi SAW ludah dalam makanan tu. Makanan tu mencukupi. Kata sahabat, aku makan, Nabi makan, adik-adik aku makan, mak lang aku makan, mak ngoh makan, cinema makan, perima makan, periapa makan. Semua orang makan habis. Aku tengok lauk tu tak luak, macam tu je duk ada. Kita ni yang buat macam tu. Esok hari Ahad kan, seri kita buat kenduri sikit lah. Abang pergi kat masjid, abang-abang lah kata kita nak buat kenduri sikit, panggil orang main rumah. Ada 2 sah main semayang Zohor tu. Budi lah masak untuk 3-40 orang, kita order gitu, buat tahlil kat arwah bapa. Isteri suami kita sampai sebelum semayang, abang kata Imam. Tok Imam kata tak apalah, lepas Zohor saya iklan. Tengah semayang rakaat kedua, UiTM Matang Poh mai buat lawatan ferry ke apa, parking tang ni. Berapa orang turun? 2 bas, 80 orang turun. Habis semayang semua, dia umum, masya-Allah, semua yang ada ni Tok Imam umum. Semua yang ada dijemput ke rumah Haji Adnan kita lah, dia buat tahlil sikit. Geng-geng UiTM kata, sempoi baru duk cari kedai makan, tidak nak kena pinjam kedai Mamu Fairuz kita, nak kena pergi tabur si kanak kedai dia. Depa kata sip, dia tapi rumah. Haji Adnan tunggu kat rumah, 2 bas turun. Orang perempuan biasa dia tu buat kelang kabut gitu, abang macam mana ni abang, mampu lah kita ni. Awak ramai sangat ni. Abang rasa abang sikit tadi lepas semayang ni
Orang perempuan buat kalut cerah, abang habis kita cari nasi goreng ke apa kedai kan. Abang dia kata, hang jangan risau. Hang tunjuk kat abang di mana periuk masak dia. Abang nak buat apa? Hang diam. Mari kau ajak main ceramah, hang tak mau main. Nak buat apa? Hang tepi, tunjuk periuk kat abang. Abang tepi dapur, periuk tarik. Tu. Basi tu elok ada tu. Mulut geng pemburuk. Rokok tak pernah tinggal kat mulut macam-macam tu ada. Aprapnya mulut begitu. Allahu akbar. Basi tu Allah. Nabi SAW ayat dia, lihat dia tabakkan mata siapa? Mata sahabat Nabi SAW yang terkeluar masa peperangan. Ni Nabi, dia duduk depan, dia duduk panah, habis busar tu habis, anak panah semua habis. Maka dia buat apa? Jadikan dia Sayyidina Qatadah radhiyallahu taala anhu, dia boleh jadikan muka dia macam perisai. Maknanya belakang muka Nabi dia suar. Main anak panah dia suar, main anak panah. La ilaha illallah. Tuan-tuan, anak panah bukan beli Maidin hak je ni. Kedai RM2 sekupang kan. Ni anak panah semua besi tu, cucuk. Dalam duk suar muka, ni anak panah kena tahu ni. Ni hadak ni, besi ni. Besi pula ni tulang ni. Kena ni keluar biji mata dengan waya-waya semua terkeluar gitu. Sakitlah duk cari Nabi SAW di belakang. Nabi ambil ayat liak, bubur kat belakang tu macam gam. Nabi bur balik. Allahumma qi Qatadah, wahai Allah, sembuhkan mata Qatadah seperti mana dia sanggup jadikan muka dia sebagai galang ganti untuk menjaga muka Nabi kamu. Faja'alha ahsana ainaihi wa ahaddaha nazaran. Kau jadikanlah mata ini adalah mata yang terbaik dan tajam penglihatannya. Kata Sayyidina Abu Qatadah, mata aku yang ada ayat liak Nabi SAW jauh lebih tajam daripada mata aku yang biasa. Kira tengok mata sebelah ni boleh nampak ujung kali duk main tu, boleh tahu dah. Kalau dia tu naik unta, dia boleh tahu dia ni siapa ni, puak-puak ni duk main ni. Dia pakai helmet apa boleh baca, Arai ke Shoi boleh baca, nombor plate unta boleh baca, PPH2211 nombor plate dia boleh baca. Mata tajam sebab apa? Ada ayat liak baginda Nabi SAW. Mukjizat. Kita ada mukjizat? Tak ada. Tengok anak kita duk korek mata gitu. Aiman hang ni sebab apa? Daripada hari tu balik madrasah cuti tahfiz, abah tengok hang duk korek mata ya awak. Tak tahulah abah ni tak tahu masuk apa? Masuk ulat ke apa ke ada orang ni je. Abah dia kata, "Buka mata hang, mai abah tengok." Ada apa sakit tu? Isteri dia duk masak dapur lari mai. Abang nak buat apa? Kemarin lauk dah basi dah. Abangnya duk buat gila pula hari ni. Hang diam, kemarin tak jadi, hari ni jadi. Dia buka mata. Abah tak pergi tahfiz lagi abah ni. Tui. Pirate Caribbean, mulut tutup sebelah, sekali dengan package berkembang mata. Tinggal mata tadi tak tutup. Mulut kita bukan mukjizat. Jadi kita nak cerita bab Nabi ni panjang, cerita bab Nabi tak habis. Baik ke 10-11 boleh cerita kat tuan-tuan. Tapi kita nak bawa apa hak Nabi SAW acak kat kita. Kita nak bawa main dalam kehidupan kita, dalam semua aspek kehidupan. Kalau kita bincang bab sembahyang berjemaah, kita main sama-sama solat berjemaah di masjid surau kita. Tuan-tuan jangan risaulah kalau orang kata ni apa ni Pak Long ni nama dia Pak Long. Pak Long ni sekali dengan Pak Long ni sejadah ni dengan semayang tak mau salam dengan orang tu kan. Saya cakap sikit tuan-tuan sebab mereka duk kata di grup WhatsApp semua yang ni semua dajjal. Orang Pulau Pinang kata dajjal ya. Dia berkata dajjal. Siapa semayang jarak saf dia dajjal. Siapa pakai face mask dia ikut sunnah WHO. Nanti mati kapiak macam-macam lah. Apa teruk sekali. Siapa ikut SOP ni semua jadi kapiak. Pakat jadi kapiak habis semua habis jadi syirik lah, bid'ah lah apa semua. Mampu hidup neraka semua saja gitu. Pakai face mask duduk neraka. Tuan-tuan, benda ni bukan mufti saja-saja petang-petang duk minum kopi radik itu, beli biskut Mary cicah sikit je. Jom kita reka kat orang semayang jarak-jarak baru padan muka mereka. Lah, kan? Yang ni mufti kena bincang dengan orang. Sebab mufti ada kat kita di dunia ni,
Walaupun kita mufti paling banyak di negara kita paling banyak 13-14 orang, mufti lain satu je, tapi 14-13 orang ilmuwan ni dia tak boleh buat keputusan sendiri. Macam yoga. Dulu tuan-tuan ingat tak yoga? Ulama kata haram. Sebab apa? Sebab mereka pun tak tahu yoga ni apa. Kena panggil orang yang berkaitan dengan yoga. Kalau macam ni maksud dia apa? Kalau macam ni maksud dia apa? Kalau macam ni kaki duk macam ni apa dia? Mereka abang, oh yang ni, yang ni, yang ni. Oh dia menjurus ke arah ketuhanan, menjurus kepada akidah dan tauhid hampa. Maka tak boleh kita buat. Mufti punya bahagian cari ayat Quran, hadis, dalil, sirah dan sebagainya, gabung bawa keluar, kata tak boleh buat. Hatulah kerja mufti. Bila mufti bagi tahu kata nak berjarak, mereka tak boleh buat sendiri. Dia kena panggil mai Majlis Keselamatan Negara, panggil mai Kementerian Kesihatan, duduk bincang semua, tengok semua keputusan, baru mereka boleh buat. Jadi semayang-semayang jarak ni bukan pandai-pandai kita buat. Bukan kata kita tuan-tuan. Tuan-tuan nak tak mau ambil Masjidil Haram Ustaz, mereka Salafi. Tak apa, saya beritahu ke tuan-tuan, Masjid Al-Azhar semayang berjarak serupa tu lah kita ni. Jadi tuan-tuan nak kata mufti kita ikut Dajjal ke, tuan-tuan nak kata mufti Mesir ikut Dajjal ke, semua ulama-ulama Azhar ikut Dajjal habis. Weh, takkanlah cakap panggil gitu. Tak apa, tuan-tuan semayang jauh-jauh ni bukan menghina Islam dah tuan-tuan. Kita semayang jarak, ketika sihat kita ikut hadis Nabi Abang Asai. Ketika tak sihat kita semayang berjarak macam tu, bukanlah kita menghina Islam dan tak ikut cara sunnah Nabi SAW. Tak pandai lah cakap begitu. Nabi SAW hari biasa Nabi kata, kalau orang semayang kat rumah, aku nak bawa kayu api, bawa geng-geng muda, aku nak pergi bakar muka dan rumah orang yang tak semayang kat masjid. Dia dengar azan tapi tak main semayang, aku nak bakar rumah dia. Dan sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau tak salah saya, dia kata apa? Aku ingat nak ambil timah besi tu, bagi cahaya tu, dapat satu bekas, cari orang yang dengar azan tapi tak habis semayang, aku nak ambil bekas hak timah tu, hak besi, hak dah didih tu, nak tuang kat telinga dia. Sebab apa? Sebab yang tu aku rasa bagus daripada kat neraka nanti, neraka lagi kena lagi teruk. Hang dengar azan, hang buat bodoh yang tak habis semayang. Tu semua bila? Masa hari biasa. Nabi yang begitu tegas sekali, Nabi tu yang ajak kat kita tu, sallu fi buyutikum, semayanglah kat rumah hampa. Tadi Nabi suruh semayang kat masjid, Nabi nak bakar. Ada hari Nabi suruh semayang kat rumah. Sebab apa? Situasi berbeza. Tak bolehlah pakai hadis masa kita sihat suruh jarakkan saf. Bila ada suasana pandemik suruh sakit, bila kita jarakkan saf, kita pergi ambil hadis yang asal kita buh. Oh yang ni semayang jarak, setan masuk, pak menakan setan masuk. Tak cerdik ke tu, tak pandai cakap ke tu. Kerana jangan tengok hadis dalam satu hadis je tuan-tuan. Tuan-tuan tengok botol ini memanjang. Kalau orang tengok daripada bawah, nampak botol ini bulat. Kalau orang tengok daripada tepi, nampak botol ini melintang. Tapi botol sebenarnya botol banyak ni, kapasiti air dia. Bila kita tengok kat sini, kita kata sikit betul air ni, bukan banyak pun. Janganlah jangan tengok hadis macam tengok botol. Maknanya hang tengok daripada bawah, hang buat keputusan. Dia kena tengok segenap ruang dulu baru boleh tengok, baru kita boleh buat keputusan. Tuan-tuan kata kat saya rapatkan saf. Dan bila kita nak baca hadis la darar wala dirar, tak boleh hang cederakan diri sendiri, tak boleh hang cederakan orang. Hadis ni tuan-tuan nak letak di mana? Al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang Islam adalah orang yang tangan dia menyelamatkan orang, lidah dia menyelamatkan orang. Hadis nombor 2 ni tuan-tuan nak letak mana dalam pandemik ni kalau kita semayang rapat macam tu? Hadis yang nombor 3 yang Nabi SAW dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut apa? وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Jangan campak diri kamu dalam kebinasaan. Allah suka orang yang buat baik. Ayat Quran, hadis ni semua tuan-tuan nak letak mana? Tuan-tuan balik rumah, buka Riyadhus Shalihin jilid yang pertama, bab berkaitan dengan niat. Bila kita sakit, bila ada suasana lain, dia boleh berubah hukum hakam dia. Tuan-tuan tak ada awal-awal Islam, kita tak, sahabat ketika itu orang Islam tak dibenarkan ziarah kubur. Ini kuntu qad nahaitukum an ziyaratil qubur.
Kata Nabi SAW, dulu aku tak bagi yang berziarah kubur. Sebab apa? Sebab amalan jahiliah tu dia dia masih ada dalam suasana tu. Daripada ada lagi apa dia? Bila mati, koyak poket, pukul kepala, hentak, habislah, matilah, siapa nak jaga aku? Zaman tu Nabi kata, oi, macam ni apa, jangan main kubur. Nampak macam budaya kuat. Lama Islam dah mula mantap dah, jiwa dah. Fazuruha, okey, boleh main ziarah. Fa innaha tuzakirul akhirah, kerana dia akan ingatkan kamu pada akhirat. Hukum boleh tukar bila kita sakit. Bila ada suasana sakit, orang sembahyang atas kursi, tuan-tuan boleh kata kat dia, yang ni tak ikut sunnah. Nabi ajak sembahyang sujud di bawah, dia sembahyang atas kursi macam ni. Orang bukan rukuk macam ni bukan sunnah, ni bid'ah. Wih, penat cakap begitu. Dia sakit, tak boleh pakai hadis biasa. Dia dah hadis lah khas untuk dia, sebab dia sembahyang dalam keadaan sakit. Tuan-tuan nak kata sakit ni, saya beritahu tuan-tuan, bukan kita pergi cari, dia main. Kita pergi cari, hukum dia lain. Dia main, hukum dia lain. Saya beritahu tuan-tuan, tuan-tuan sembahyang berdiri, sembahyang sunat boleh sembahyang berdiri. Kalau kita duduk, salatul qaidi, sembahyang orang duduk, nisful ajri, separuh pahala daripada orang sembahyang berdiri. Katalah tuan-tuan sembahyang sunat ba'da isyak, sengaja-ngaja sembahyang sunat kan, bukan fardu, sengaja, malah aku sembahyang berdiri, sembahyang duduk, dapat pahala. Kalau biasa 100, dapat 50, separuh. Kalau sembahyang fardu, tuan-tuan tak boleh sembahyang duduk sengaja-ngaja, sakit baru boleh sembahyang. Kalau sembahyang fardu, tuan-tuan sembahyang dalam keadaan duduk sebab sakit. Bukan kita apply online, Allah Ta'ala bagilah saya sakit lutut, saya teringilah sakit lutut umur 63 ni. Kita tak minta, Allah bagi. Bila Allah bagi kat kita, kita sembahyang dalam keadaan duduk, pahala kita kata ulama tak berkurang, sama macam orang sembahyang berdiri, pahala tak kurang. Selagi hang nak sembahyang, aku hargai usaha hang nak sembahyang, walaupun hang sakit, Allah bagi pahala penuh dekat kita. Kita sembahyang berjarak macam ni, kita ke pergi cari? Tak. 1 meter je masjid kita buat, 1 meter sembahyang buat. Kita sembahyang macam ni, Allah bagi pahala sama macam sembahyang rapatkan saf. Bukan kita pergi cari, melainkan orang sembahyang satu, habis sembahyang 3 meter, yang itu hang tak dapat pahala saf. Sebab apa? Sebab hang cari pasal hidup jaga seseorang. Tapi memang sebab sembahyang tu, tuan-tuan tak payah risau lah. Allah Ta'ala Tuhan Maha Kaya lah tuan-tuan. Niat kita nak main sembahyang, Allah hargai. Allah takkan buat nanya kat hamba dia, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Balik rumah, buka Riyadhus Shalihin jilid pertama, Nabi SAW kata, kami pergi jihad ni, kita pergi jihad tak mana, lalu padang pasir, berlemuh baju kita, lalu kok bukit, curah, lembah, lurah, teruk kita jalan, kita penat, kita dapat pahala. Tapi Nabi kata, hampa nak tahu tak, kawan-kawan kita, saudara kita di Madinah, sekupang mereka tak follow kita langsung, baju pun tak berdebu, tak payah penat naik bukit, jalan padang pasir, apa habuk tak payah, duduk rumah saja, tapi mereka dapat pahala seketui pahala kita bagi kat mereka. Sebab apa? Habasahumul marad, kerana sakit menghalang mereka daripada mereka ni nak main kat kita. Sakit, tuan-tuan jangan bincang hadis yang pertama, kerana azan so semayang kat rumah tu juga arahan Nabi juga so bakar rumah orang tak main semayang, sama juga. Kita tak tutup masjid, tak ada masjid yang ditutup di negara kita, tak ada tutup tak? Tuan-tuan beritahu, sepanjang PKP masjid mana fully tutup? Tak ada. Azan ada, sallu fi buyutikum, paling tak ada muazzin main semayang, 3-4 orang main semayang. Allah angkat dah fardu kifayah daripada umat ini, orang duduk di kawasan bagan luar ni takkan dosa dah, sebab masjid jalan. Daripada kita memang nak main, tapi tak boleh nak main, kita sembahyang,
Allah bagi pahala ganjaran yang sama dekat kita walaupun kita sembahyang kat rumah, sebab istiqamah kita main masjid. Dua keadaan hadis tu Imam Muslim, sakit dan musafir. Hang masa sihat anda selalu main masjid, hari yang sakit sembahyang atas katil, Allah bagi pahala berjemaah kat hang. Allah bukan macam kita lah perkira tuan-tuan. Dia Tuhan Maha Pengasih Maha Penyayang. Dia dibagi ya janji, kita main sembahyang. Janganlah buat bebai. Saya tengok ada masjid tuan-tuan, saya tak tahu lah ni so, okay. Orang pakai ni, kita pakai yang ni semua Tuhan yang jaga kita, ni bukan mas. Oh, iyalah, hang dah sampai wali Allah, tak apalah. Hang tak mau pakai, Tuhan punya pasal lah. Ada 1,000 orang bayar lah, Tuhan kata apa. Tapi bila orang pakai, janganlah pekonon dia pernian sejadah. Siapa bawa sejadah? Dajjal. Mampu tuan-tuan, bawa sejadah dia jadah tu. Dia main sembahyang Jumaat, dia tak bawa sejadah. Mana sembahyang sejadah? Ni rumah Allah ni, rumah Allah. Oh, ketuk gitu AJK pun takut tengok dia gitu. Siapa nak halang aku main rumah Allah? Hang nak halang aku main rumah Allah? Tuan-tuan tanya saya ada, tuan-tuan main sembahyang Jumaat masa PKP, pahala berlambak daripada pahala sembahyang hari biasa habis sembahyang. Sebab apa? Sebab tuan-tuan nak kena beratok dulu, bukan boleh senang-senang masuk, nak kena scan tulis nama. Kena sejadah lupa, kena pergi ambil kat parking, main balik beratok, 2 kali beratok. Dan tuan-tuan akan main sembahyang awal. Masa hari tak PKP, tuan-tuan main sembahyang bila? 1.20 orang tengah khutbah, kita ada tabuh di kedai makan lagi, cendol, mi Jawa, dan lagi, tak qomat lagi, tak dan lagi, tak dan. Lah lu buat gila, tak qomat, melerak tepi jalan, tak ada siapa nak bagi masuk ya. Allahu Akbar, azannya tutup pintu tu. Ambak muka sedih macam rabbit jatuh dalam kolam renang pun tak ada siapa nak layan hang. Jadi dia main awal, kira apa? 12.30 main dah. Dengan Al-Kahfi, dengan segala macam makna ayat Quran semua baca habis. Betul-betul time khutbah dia pilih no pula. Dia main awal. Itu mengantuk, dia tidur betul. Ala kuliahan hang main awal. Ada usaha lebih yang buat, Allah bagi pahala lebih kan. Tak payah nak beban dengan semua orang. Saya siapa semua yang pakai face mask ni semua tak sah. Tak sah tu. Dajjal lah apalah. Agak-agak tuan-tuan takkan 14 orang mufti ikut Dajjal kot. Agak-agak takkan satu dunia ikut Dajjal kot. Pakai sudahlah. Selagi tak mengarahkan ke arah maksiat, boleh tentang lah. Kalau perintah tu datang daripada ulil amri, orang memerintah kita, orang yang memerintah, tak kira lah parti A kah, parti B kah, parti Z kah, parti apa yang pasal lah. Siapa bagi arahan dan arahan tu tak bertentangan dengan Allah dan Rasul, boleh ikut, boleh, tak apa, tak ada masalah. Dia kena bihasbil waqi'. Nabi SAW tak ada. Sekarang rujukan kita siapa dia? Rujukan para ahli ulama lah. Sebab kita faham hadis mesti kita pendek ke tu lah. Hadis mesti rapatkan sah. Ya, hari biasa, hari luar ulama bincang. Bukan satu hadis kitab, bukan satu hadis ya, Riyadhus Shalihin je. Hadis Bukhari saja ada 7,000, hadis Imam Muslim saja ada 5,000, hadis Musnad Ahmad lagi. Berlambak hadis lah tuan-tuan. Nak kena cakap satu benda, jangan cakap benda yang di luar bidang kita. Kita tahu, kita cakap. Kita tahu, memang bila orang tu pakai mas, pakai bila, bukan dosa pakai mas. Mas tak bawa, masjid boleh jual kan tu. Satu mas RM1 jual. Apa masjid jual mas? Bagilah anda tak bawa tu emas 3-4 kupang ya, 1 6 kupang 5 kupang ya. Tapi pakai sedekah. Ingat niat kita tu yang baik. Tak payah buat huru-hara dekat masjid semua. Setiap masjid nanti ada lah. Masjid tuan-tuan saya doakan tak ada lah. Semayang. Balik kita kepada hadis Nabi SAW balik. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, antara sunnahnya, sunnah Nabi SAW juga termasuk tidak mencederakan orang, tidak menyusahkan orang. Tuan-tuan main semayang, bawa sejadah, pakai face mask, duduk berjarak. Ini adalah sebahagian daripada sunnah Nabi SAW. Bukan sahaja kita tengok apa yang berlaku dalam hadis, tapi tengok suasana keadaan tu macam mana. Kita tak menyusahkan orang. Ada setengah orang, yalah jadi pening. Tuan-tuan buat macam tu, AJK kena panggil Jabatan Agama, pengerusi akan kena panggil Jabatan Agama. Kan jadi kelang kabut macam tu. Balik kita. Pertama, sembahyang berjemaah. Yang kedua, nak amalkan sunnah Nabi SAW. Saya kongsi satu benda sebelum kita nak akhiri, termasuk untuk anak-anak juga dengan ibu-ibu semua sekali. Apa dia? Kata Nabi SAW, idza kana junhul laili
aw amsaytum fakuffu sibyanakum. Sunnah agak ni apa dia? Apabila hampir-hampir waktu senja atau dekat-dekat nak malam, kuffu sibyanakum, tahan anak-anak kamu daripada berada di luar rumah. Tuan-tuan pernah dengar tak orang tua selalu abang kan, masuk mai maghrib dah. Tu bukan orang tua biasa. Tu orang tua ada schoolnya, orang tua ada bacanya. Baca apa? Baca hadis lah. Dia tahu kat maghrib suruh masuk dalam rumah, bukan tengok drama pukul 7 kan. Masuk suruh siap habis sembahyang lah. Jangan anak-anak masuk, kita mak-mak duduk luar rumah, duduk membawang pula kat rumah. Anak tahu tak tingkat 5 tu anak dia kena tangkap khaluat. Oi, tak, kita pun masuk sekali lah, mandi semua, siap untuk sembahyang maghrib. Kufu sibyanakum, tahan anak-anak, sama ada anak-anak ada di luar panggil masuk dalam, atau baru nak keluar jangan panggil. Saya tak tahulah tempat tuan-tuan, kalau ada boleh bagi tahu. Budak tingkatan 3 bawa adik dia umur darjah 1 6 tahun, ronda basikal, ronda naik motor pukul 6.50, maghrib 7.5 minit, 7.10 minit, macam tu tak mau dah. Senja langit dah main oren, jangan bagi anak-anak duduk di luar, jangan bawa. Sebab apa? Fa inna syaitana yantashiru hina izin, kerana syaitan akan berkeliaran waktu tu. Awak ustaz, pagi tak ada setan ke? Maghrib ada setan. Syaitan aktif time tu. Nyamuk Aedes aktif bila? Sebelum subuh. Itu waktu dia aktif. Sebab tu geng-geng fogging kalau main kesihatannya geng ni, mereka akan main fogging waktu bila? Kalau banyak sangat kes itu, biasa dia main dekat-dekat senja, lepas asar, ataupun kalau teruk sangat kawasan tu, dia main sebelum subuh. Time tu dia punya pembiakan dia sangat aktif di situ. Maka mereka main, hilang ada. Syaitan dekat-dekat maghrib dia main. Jadi tuan-tuan, kalau boleh, waktu-waktu tu elakkan kita daripada berada di luar daripada rumah. Saya tak tahulah tuan-tuan belah seberang. Geng-geng pulau dia pun suka buat begitu pada dia. Dekat maghrib 6.45 pergi makan di kedai tom yam penuh waktu maghrib, ikan bakar penuh time waktu maghrib, ikan rebui, macam-macam lah semua. Memang time tu kena makan. Kalau makan lepas maghrib, jadi ikan tu tak jadi ikan tak jadi 3 rasa dah, jadi 1 rasa je. Tak gila lepas main maghrib semua pi. Tang mana nak sembahyang maghrib, tang mana nak sembahyang isyak, makan semua tak gila lepas sembahyang bau pi. Yang kedua kata Nabi SAW, wa aghliqul abwab, tolong tutup pintu-pintu kat rumah kita. Wadhkur ismallah, sebut nama Allah. Selama ni kita sebut tutup pintu tak? Tutup, tapi lupa sebut nama Allah. Masa tutup, bismillah. Masa lock, bismillah. Ini juga menunjukkan pada kita bahawa jangan tidur tak tutup pintu waktu malam. Yang tak apa ustaz, taman kami tak ada masalah, gated dekat luar, pak guard ada jaga, siapa pun tak main tang ni. Jangan tutup juga pak guardnya pasal kita Nabi ajak suruh tutup, kita tutup pintu kita, lock pintu kita, dan tingkap semua tutup, terutama waktu maghrib. Wa aghliqul abwab, pintu tutup. Pernah tak ingat orang tua kita selalu habaq kata apa? Tutup maghrib, tutup pintu maghrib dah, tutup tingkap maghrib dah. Kerana apa? Fa inna syaitana la yaghliqu la yaftahu baban mughlaqa. Kerana syaitan tak akan buka pintu yang dah tertutup. Pintu dah tingkap, dah tutup, dia tak akan masuk dah waktu maghrib. Tapi suami balik buka lah, Assalamualaikum, dia pesan kat, jangan buka, setan dia kata lelaki dia ada terajang pintu, dia kata setan apa, aku lapar dah balik rumah nak mandi dah ni. Ustaz juga salah kan. Nah, jadi dan seterusnya Nabi ajak pada kita waktu malam kena buat apa? Tutup semua bekas-bekas ni. Tutup. Ada orang dia ada water cooler, tapi water cooler kat dapur. Dia suka isi air dalam botol yang macam ni, buka tepi dia. Malam-malam senang dia nak minum air. Tapi malam-malam dia buka ni, dia minum. Lepas tu dia cari-cari, tudung ni tak jumpa. Yang ni terbuka sampai pagi. Air ni jangan minum dah waktu pagi. Jangan biar terbuka.
walaupun dengan satu benda yang kamu tindih di atas dia, pen ke, miswak ke, tudung pen ke, sebut bismillah. Apa benda lah, ni dekat saya pen, pen ni kan, bismillah, kita tak macam tu. Bukan kata binatang, sihir, santau, setan, mak nikah, jebon, siapa pun takkan masuk layak tu. Orang nak buat layak kita ni macam-macam lah tuan-tuan. Jangan minum, tutup, sebut bismillah. Termasuk orang perempuan goreng nugget malam, balik pagi, anak kata lapar lah mak goreng nugget. Minyak goreng nugget tu tutup, jangan biar terbuka malam. Bekas makan roti gardenia, suami kita buka gitu kan, orang lelaki dia takkan boleh itu, dia tikat pusing itu, dia bawa ke belakang gitu kan, tak apalah, tertutup, jangan biar terbuka roti itu sepanjang pagi gitu, jangan buka, jangan biar apa makanan pun jangan biar terbuka. Kari kita perangat malam kita nak simpan gitu, bihun baru masak tak bawa peti ais, tak apa, baru goreng malam tak bawa peti ais, tutup, sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kebiasaannya benda-benda yang tak elok ni, termasuk jin, syaitan. Dalam hadis sebut penyakit nak turun di waktu malam, dia akan sasarkan ayat yang terbuka macam ni. Penyakit nak turun di waktu malam, dia sasarkan. Tutup semualah. Itu diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir Nabi suruh tutup lampu. Bukan sekarang masa nak tidur. Akhir tutup lampu semua gelap. Mulai tak apa gelap dah. Tutup lampu, jangan cerah. Jangan cerah. Alah, buka lampu kecil satu tak apalah. Jangan cerah waktu malam. Dulu api lah. Sekarang buka api, ni pun api juga lah. Bil air kan, dengan bil api. Bil elektrik ni, api juga, tutup semua. Kerana bahaya di waktu malam ni. Kalau ada gas, tutup gas di waktu malam. Kerana itu sebahagian daripada apa yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada saja nak abang. Okey, tuan-tuan, ada dua benda saya nak abang. Pertama, kita dah habis lah, ceramah kita dah habis sekarang ni. Ada dua benda. Satu, ada jenazah di belakang tu, van dah sampai dah tadi daripada hospital. Jenazah dah sampai untuk boleh ziarah jenazah. Tak semayang lagi, semayang esok saya. Nombor dua, sebelum saya nak akhiri ni tuan-tuan, saya nak lancarkan dana. Dana apa? Dana masjid tuan-tuan lah. Kita cadang nak buh TV. Tahun tu nak buh TV besar tu, TV info. Nanti dia habaq kuliah siapa, muka Tok Imam ada situ, muka Tok Syok ada situ, apa-apalah dia main-main kat situ, info masjid apa semua-semua yang situ. Saya tengok belakang tadi lebih kurang 9,500 dia punya costing dia semua nak buat semua benda tu. Jadi tuan-tuan, sebahagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga infak fi sabilillah, sama-sama menderma lah. Jadi malam ni kita nak lancarkan tabung. Saya tak tahu tabung ke plastik ke akan bergerak di kalangan tuan-tuan. Saya pesan yang pertama, jangan buat api tandas time ni. Ini buat pegang perut gitu. Tahu dah semua taktik lama yang duk belah kan tu. Pintu kalau boleh kita nak minta dia berkunci. Nombor dua, tuan-tuan, satgi bila ada Ustaz. Dia perjalanan jadi dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, kita lancarkan dana. Dua orang anak muda yang paling handsome dekat muka bumi ni, dia akan buat kutipan. Beg dia kalau biru, dia ada tulis. Apa jangan duk ikut dua orang, seorang duk jauh. Jauh. So dua-dua orang ikut, siapa nak derma ke tu? Mai seorang mai kat muslimat ada orang tak? Tak ada. Depa akan pergi. Kau muslimat kata alhamdulillah, sebab kami tak ada orang. Ada saat depa mai. Tuan-tuan buat bila depa main tertempuh lah. Jangan ambil duit dalam tu. Jadi buat tangan bubuh tu macam mereka kau pula duit dalam tu. Jangan dalam tu, insya-Allah. Dia jalan pelan-pelan macam tu. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sebelum kita akhiri semasa depa nak kutip ni, boleh tak kalau kita sama-sama zikir sikit, kemudian kita habiskan ceramah kita pada malam ni lah. Jadi sebelum kita nak habis, saya nak ucapkan tahniah pada tuan-tuan. Terima kasih atas panggil saya untuk end the program kita pada malam ni. Kalau ada terkasar bahasa yang tuan-tuan tak berapa setuju dengan apa yang saya cakap tadi tu, minta maaf banyak-banyak. Dan malam ni insya-Allah kalau boleh kita nak cari kutipan yang lebih sikit.
Tujuan kita pun dah ramai-ramai hari ni sebenarnya maulid ni, kita boleh bagi. Kalau segan nak jalan tempat perempuan tu pun biar je mereka bawa jalan beg tu sendiri gitu. Cuma jangan tak mai balik ala beg. Lagi jalan-jalan terus dia wabillahi taufik pula tu. Mampu dia duk cari tak jumpa pula. Beg lain tu jangan bagi beg tu je. Kalau ada beg biru lain jangan bagi. Beg tu saja. Okey, sementara beg tu jalan, kita sama-sama zikir 10 kali, zikir yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian kita akan hentikan ceramah kita pada malam ni lah. Jadi apa-apa yang saya cakap kat tuan-tuan tak boleh ingat banyak pun, tapi ada benda-benda yang sikit yang tuan-tuan boleh ingat balik, alhamdulillah, sebagai pertambahan amalan kita pada hari ini insya-Allah. Baik, sama-sama zikir dengan saya kuat-kuat sikit, lepas tu kita doa tu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 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 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala rasulih ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hali wa na'udzubillahi min hali ahli an-nar. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina. وارضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.